kita akan belajar berkaitan dengan pembangunan pengaturcaraan dalam mikro pengawal. Kita masuk tajuk yang baru, pengaturcaraan dalam mikro pengawal. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah kita akan mengenal pasti fitur antaramuka perisian pengaturcaraan, iaitu 6.4.1 mengenal pasti fitur-fitur pada antaramuka perisian pengaturcaraan. Okey, jom kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, di sini cikgu nak bagi contoh-contoh lah. Contoh. Okey, nak bagi contoh paparan antaramuka perisian pengaturcaraan. Okey, ada cikgu akan bagi hari ini 4 contoh paparan antaramuka perisian pengaturcaraan. Okey, ini adalah contoh untuk Scratch. Sepatutnya pada tahun 4 dulu kita dah belajar Scratch. Hanya intro saja dulu, tahun 4 dulu. Tapi kalau kamu nak lihat balik Scratch, kamu boleh type saja di Google Scratch. Kamu boleh explore macam mana cara Scratch. Ini adalah yang asas dia. Yang asas dia macam mana cara kamu nak menggerakkan dia punya sprite. Ini kita panggil sprite. Okey, itu adalah Scratch. Perisian pengaturcaraan juga yang boleh kita gunakan untuk buat kod-kod. Okey, seterusnya ialah ini kita panggil dia sebagai make code. Okey, make code ni yang kita akan belajar di tahun 5. Okey, make code ni dia ada kod-kod yang kita boleh masukkan di dalam ini dan dia akan dipaparkan di ruangan simulasi di sebelah kiri ni. Jadi apa yang kamu masukkan, kamu akan lihat di sebelah sini. Jadi ke tidak? Ini baru dua, make code dan juga Scratch. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ini satu lagi. Ini adalah M-block. M-block ni dia sama juga macam make code. Kalau bentuk macam ni dia adalah microbit lah ni. Okey. Okey, yang sebelah kanan ni pula ialah Tinkercad. Tinkercad ni ialah kita nak susun microbit kita wire-wire kita ni untuk nampak simulasi macam mana kamu buat. Di sinilah gunakan Tinkercad. Di sini kamu boleh masukkan kod dan kamu boleh lihat di sebelah kiri dan juga ada wire-wire yang kamu akan sambungkan sendiri di sini. Ini boleh simulasi, boleh dua, boleh buat kod dan kamu boleh buat dia punya wiring dia, cantum-cantumkan dia di sini. Kalau macam make code, kamu hanya boleh buat kod saja dan kamu hanya nampak di sebelah sini saja. Tapi kalau berkaitan dengan wire-wire ni, kamu tidak akan nampak. Tapi kalau Tinkercad, kamu nampaklah wire-wire dia. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini kita masuk fitur-fitur antaramuka perisian pengaturcaraan. Fitur-fitur yang cikgu akan jelaskan di sini untuk make code dan juga M-block lah. Dua tu. Untuk Tinkercad kita tidak jelaskan secara spesifik, itu hanya untuk simulasi kamu sahaja nanti. Okey. Jadi untuk fitur-fitur hari ini kita akan belajar dua. Okey, yang pertama ialah M-block. Okey, dalam M-block bila kamu buka je M-block di dalam, kamu boleh Google lah. Google M-block, dia akan keluar. Kamu sama ada kamu nak download boleh ataupun kamu nak guna secara online pun boleh. Dia akan keluar paparan seperti ini. Okey. Paparan untuk coding lah, untuk buat kod. Okey. Jadi di sini dia akan ada satu tempat untuk sprite. Sprite ini dia macam juga Scratch. Scratch dia ada orang yang dia ada kucing tu kan. Dia ada kucing yang gerak kiri ke kanan tu. Okey, ini dia ada banyak lagi lah sprite dia. Image grafik secara simulasi yang melakukan arahan yang diatur cara. Di sinilah kita akan lihat pergerakan dia jadi ke tidak yang kita kodkan di sini. Okey, ini sprite dia tu, bayangan dia kita boleh nampak. Okey, seterusnya di sini device. Okey, device ni untuk apa? Device ni ialah untuk pemilihan pelbagai papan mikro pengawal untuk digunakan. Macam cikgu cakap tadi, M-block ni kita boleh banyak perkakasan. Sama ada kamu nak menggunakan microbit ataupun Arduino. Okey, dia ada dua yang untuk tahun 5 ni lah. Okey, jadi kita boleh pilih di sini lah. Kalau kamu nak gunakan microbit, kamu akan klik kepada microbit. Dan dia akan keluarkan kod dia sama macam yang make code tadi. Dia akan keluar sama. Kalau kamu klik Arduino, kamu akan lihat dia macam inilah yang dipaparkan. Okey.
Itu adalah device. Device-nya untuk pilihan papan mikro pengawal untuk digunakan. Untuk pilihan papan ni. Papan di sini ni kita nak gunakan Arduino ataupun microbit. Okey. Seterusnya ialah device library. Yang ni add ni. Okey, bila kamu tekan add ni, kamu akan nampak koleksi papan mikro pengawal. Ada banyak koleksi papan mikro pengawal. Boleh pilih mana satu kamu nak guna. Kalau kamu ada papan tu lah. Okey. Seterusnya ialah upload. Di sini kamu akan nampak upload. Okey, upload ni, okey, fitur upload ni dia digunakan untuk memuat naik atau cara yang telah dibina ke dalam papan mikro pengawal. Kamu dah siap dah kod kat sini semua kan? Kamu dah susun elok dah. Lepas tu kamu nak transferkan dia kepada papan pengawal yang luar lah. Kalau kamu dah beli microbit ataupun Arduino, okay, kamu nak masukkan ke dalam bahan tu, contohnya kamu dah pegang dah ni, tapi kamu nak masukkan kod ini ke dalam microbit ataupun Arduino ni, kamu akan menggunakan button upload ni. Dia upload dan dia akan terus masuk ke dalam kamu punya papan mikro pengawal. Di sinilah dia akan masukkan, dia akan transfer apa yang kamu cipta kod di sini. Okey, itu adalah kegunaan upload. Okey, block palette. Okey, block palette ni di sini ni yang tanda petak ni. Okey, block palette ni mengandungi kategori blok. Ada banyak blok-blok dia lah, boleh pilihan dia di sini ni. Macam apa kita nak arahkan dia, banyak. Ada untuk sensor, ada untuk lampu, ada untuk pergerakan dia. Semua ada di sini. Blok-blok yang dia yang tinggal kamu pilih saja macam mana kamu nak kontrol kamu punya papan pengawal tu. Okey. Seterusnya ialah di sini script area ni. Okey, script area ini kawasan ni kita gunakan untuk tempatkan blok atur cara bagi membentuk pengaturcaraan yang lengkap. Okey, kalau di sini blok palette ni dia terpisah lah, dia punya fungsi tu. Kalau kamu nak cantumkan dia, bagi dia smooth, bagi dia jalan elok je, kamu akan susun dia dengan baik lah. Fungsi-fungsi ni kamu akan cantumkan. Mula-mula apa Arduino ni kena buat. Bila tekan butang ni, dia jadi apa. Kamu akan susun dia di dalam script area ni. Kamu akan tarik dia, drag dia tu. Okey, tarik dia ke sini dan kamu akan cantumkan dia. Kamu akan lihat di sini, di sebelah kiri nanti apa yang jadi dengan kamu punya sprite tu. Jadi ke tidak? Kalau tak jadi, kamu akan betulkan balik lah di sebelah sini. Di segi angka semua ni, nombor-nombor ni, kamu kena tukar lah. Ikut kesesuaian Arduino ataupun kesesuaian yang kamu suka tu. Kalau kamu rasa nak lampu tu berkelip 5 kali ke, nak ulang 2 kali ke, itu tu pulang pada kamu lah. Kawasan sini lah yang kita akan ubah dia, script area ni. Cara dia bergerak ni. Okey. KM block ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fitur yang kamu kena ingat. Fitur ni ciri-ciri lah, ciri-ciri dia. Okey. Fitur-fitur yang perlu kamu ingat dan fungsi dia. Barulah kamu senang nak buat nanti. Okey, itu untuk M block. Okey, seterusnya ialah untuk make code. Untuk make code ni memang senang saja. Memang mudah saja make code. Sama juga kalau kamu nak gunakan make code ni, kamu hanya type saja di Google make code, kamu akan nampak dia tulis make code microbit ni, dan kamu akan klik pada dia. Nanti kamu boleh create lah, create project. Okey, kamu boleh create project. Kamu akan nampak yang dipaparkan macam ini. Ini dia akan keluar macam ini. Ini microbit kita, papan pengawal kita ni. Okey, untuk microbit ini bentuk dia. Okey, jadi di sini untuk make code ni kita ada 4 fitur-fitur yang perlu kamu tahulah. Okey, ini memang senang saja. Okey, sebelah sini simulation area. Okey, apa simulation area ni? Untuk menguji atur cara tanpa menyambung perkakasan. Kalau di sini kita uji je kat sini. Kita takkan nampak dia sambung wire-wire ke apa, kita tak nampak. Okey, kita hanya uji saja dia punya gerak sini ni. Ini LED ni yang titik-titik-titik ni. Ini LED sebenarnya, lampu-lampu dia. Dia jadi ke tidak kita akan lihat di sini. Untuk simulation area ni, okay, kita uji dia tu tanpa menyambung. So kalau ada butang ni, contohnya ada butang A dan butang B. Okay, kamu boleh, dia ada button kat sini. Kalau kita tekan butang B, apa jadi? Kalau kita tekan butang A, apa jadi? Itu terpulang kepada coding yang akan kamu buat lah.
Contoh kalau kata tekan B, lampu ni nyala. Okey, dia akan jadi macam tu lah. Kita akan nampak di sini simulation area ni. Jadi ke tidak yang kamu buat kod di sini. Jadi microbit sebenar pun dia akan nampak macam ni juga. Kalau kamu tekan B, dia akan jadi nampak lampu. Tu kalau kamu buat lampu lah. Dia ada function-function lain lagi. Okey, seterusnya ialah download. Kalau kita lihat ni ada perkataan download. Okey, download ni dia digunakan untuk memuat turun atau cara yang dibina ke dalam papan mikro pengawal. Okey, macam Mblock tadi dia tulis upload kan. Kita nak masukkan kita punya kod tu ke dalam Arduino ataupun microbit. Dia tulis upload. Tetapi kalau make code dia terbalik. Dia download lah. Okey, jadi dia download dulu kat sini. Okay, dia download tu terus dia masuk ke dalam microbit yang real lah. Microbit yang real dia kat luar. Okey. Bila kamu download dia akan masukkan kod-kod yang kamu buat ni ke dalam microbitnya, papan pengawal kamu. Seterusnya ialah script area. Okey, macam yang make block tadi ada script area, make code pun ada script area dia juga. Okey, cumanya make code ni dia dah siap awal-awal dah. Dia punya on start, apabila kamu start apa jadi, apabila kamu pasang bateri, apabila kamu sambungkan USB apa jadi. Itu on start kamu akan masukkan dia punya blok di sebelah sini ke dalam ni lah. Sama juga macam block tadi tu. Make code ni pun sama juga. Cuma make code ni dia lagi senang lah arahan dia tu. Bila on start apa jadi. Okey. Ni ruang blok atau cara yang boleh digabungkan menjadi satu arahan lengkap. Okey. Apa yang kamu nak buat di sini. Kamu tulis kat sini, kamu masukkan dia, dragkan dia sama, dan kamu akan nampak apa yang terpapar di sini. Jadi ke tidak yang kamu drag tu. Kalau tak jadi, maksudnya kamu kena ubahlah susunan dia supaya jadi arahan yang lengkap. Okey, seterusnya ialah block palette. Okey, sama juga, dia ada block palette juga. Okey, block palette ni ialah atur cara yang disusun dalam bentuk blok. Disusun di situ. Jadi banyak dia punya fungsi-fungsi di sini. Kamu boleh klik satu-satu, lihat macam mana kamu nak masukkan dia. Okey, hanya tarik saja dan kamu susun ke dalam script area tu. Blok ni memang cara dia kamu akan tarik saja dia keluar. Tarik ke script area di sini ni untuk membentuk kod atau cara tu. Okey, dia ada macam-macam lah dalam tu. Dia ada asas, dia ada input. Kalau nak masukkan music pun boleh. Okey, seterusnya kategori blok. Blok-blok yang cikgu ceritakan tadi tu, blok-blok yang sini ni. Okey, blok-blok ni kita lihat dalam blok-blok ni dia ada fungsi apa je sebenarnya. Fungsi blok ni yang pertama dia ada control. Control macam mana cara kita nak mengawal dia lah. Okay, dalam control ni kamu boleh menyenaraikan asas struktur, kawalan, jujukan, pilihan dan ulangan. Di sini terpulang kepada kamu kalau kamu nak buat dia ulangan ataupun kamu nak buat dia pilihan. Itu kontrol tu di situlah kamu tarik saja dalam blok tu untuk kamu kontrol dia sama ada dia jalan terus ataupun dia boleh patah balik. Ataupun kamu boleh pilih nak klik A atau nak klik B. Macam itulah contoh dia. Okey. Seterusnya blok, kategori blok yang seterusnya ialah event. Dalam blok tu ada event juga. Dalam event ni dia boleh menyenaraikan perbuatan seperti mula, goncang atau tekan switch mengikut jenis papan mikro pengawal yang digunakan. Dalam event ni dia ada arahan yang boleh buat sama ada dia boleh terus mula, sama ada kamu goncang papan pengawal tu baru dia nyala lampu ke apa, ataupun tekan switch. Dia boleh kamu arahan dia tu, event dia tu macam mana cara papan mikro pengawal tu berfungsi. Okey. Okey, seterusnya ialah pin. Kategori blok seterusnya ialah pin. Pin ni pula untuk menyenaraikan kawalan pada pin papan mikro pengawal untuk melakukan sesuatu arahan. Okey. Pin pula dia senaraikanlah apa lagi kawalan-kawalan yang lain dalam melakukan arahan. Contohnya dia nak bagi lampu tu menyala klik-klik ataupun lampu tu menyala dalam bentuk senyuman. Boleh juga tu, boleh melalui pin ni kamu arahan dia. Okey, seterusnya ialah operator. Okey, operator ni mengandungi arahan operasi matematik dan gate logik seperti AND, OR dan NOT. Okey, ini dia ada operasi matematik lah, maksudnya kamu nak type dia nombor tu. Contohnya kamu nak buat dia klip tadi kan, kamu buat klip 5 kali. Kamu akan tulis nombor dia 5. Tu boleh explore nanti. Okey,
Okey, dalam blok-blok tu kita dapat 4 kategori blok ni lah. Okey. Jadi latihan hari ni ialah cikgu nak kamu lukis. Kalau kamu pandai lukis, kamu boleh lukis lah. Kalau kamu ada printer, kamu boleh print saja dan kamu boleh lekatkan gambar papan ni, yang ini ni. Lepas tu, kamu labelkan fitur yang digunakan. Fitur lah. Kalau macam M-Block, ada 6 fitur yang digunakan. Jadi, kamu labelkan. Contohnya ini apa fungsi dia. Okey, lepas tu ini apa fungsi dia. Kamu labelkan. Kalau kamu ada printer lah. Kalau kamu tak ada printer, terpaksalah kamu lukis. Cantik-cantik. Tulis. Okey. Lepas tu kamu label. Okay. Ini untuk M-Block. Ada 2 yang kamu kena buat lah ni. M-Block dan juga make code. Okay. Ini papan antara muka. Okay. Papan antara muka untuk make code. Jadi kamu akan print ataupun kamu boleh lukis. Dan kamu akan labelkan. Okay. Ini kawasan apa. Ini apa fitur dia. Ini apa fitur dia. Dan ini apa fitur dia. Okay. Ada 4. Untuk make code ada 4 fitur. Dan untuk M-Block ada 6 fitur beserta fungsi dia apa. Jadi itu saja tugasan kamu hari ini. Okay, terima kasih.